jarang-jarang jadi tau benda ni. Apa dia? Jarang-jarang jadi benda ni. Iaitu dua malam dalam satu malam. Dua malam dalam satu malam. Dua malam yang bagus digalakkan rugi. Sangat rugi. Tu dia saya nak sebut. Sangat rugi. Mana-mana di kalangan anda yang mengabaikan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua sahabat-sahabat, rakan-rakan penonton-penonton yang saya hormati, yang saya doakan kebaikan dunia dan akhirat semuanya. Moga anda berada dalam keadaan yang sihat selalu, berada dalam keadaan yang sejahtera senantiasa, dan terima kasih kerana sudi untuk nak menonton video saya. Dan terima kasih juga bagi anda yang senantiasa menunggu-nunggu video-video terbaru saya dan sudi untuk kongsikan atau share video saya ini dengan sahabat-sahabat, rakan-rakan yang lain. Terima kasih banyak. Hari ini, di mana video ini dirakamkan, kita berada pada tarikh 17 Mac 2022 atau bersamaan 14 Sya'ban. Kawan-kawan semua, dalam kita tak sedar, doa yang sering kita panjatkan pada Allah Subhanahu Wa Taala selama ini, ataupun sejak daripada Rejab lagi kita dah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Itu bagaikan hampir pada saatnya sudah. Iaitu pada hari ini, kita berada pada tarikh 14 Sya'ban. Bermakna malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sebelum saya nak sebut tentang malam nisfu Sya'ban, saya nak menarik perhatian semua. Kenapa Nabi Muhammad SAW suka sangat berpuasa sunat? Atau Nabi lebih banyak berpuasa sunat di bulan Sya'ban? Kalau dah Ramadan tu dah telah lah wajib. Tapi ni yang Sya'ban ni, pasal apa Nabi kerap untuk memperbanyakkan puasa sunat di bulan Sya'ban ni? Sahabat Nabi SAW, Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu an, bertanya pada baginda Nabi berkaitan tentang kenapa baginda sering kelihatan berpuasa, yakni berpuasa sunat pada bulan Sya'ban. Jawab baginda Nabi SAW adalah kerana zalika syahrun yaghfulun nasu anhu bain Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, kerana bulan Sya'ban ni adalah bulan di mana ramai manusia lalai terhadapnya. Dia kalau macam bulan Rejab, orang banyak duk sibuk tentang isu Isra' wal Mi'raj, bulan penghayatan solat. Jadi orang macam dah, ataupun sikit sebanyak, Rejab itu adalah bulan gerbang atau pintu gerbang kepada Ramadan. Jadi debaran Ramadan tu orang dah terasa dah sejak daripada Rejab lagi. Tapi bila masuk Sya'ban, orang lebih banyak menghala ke arah Ramadan lagi. Orang lebih fokus pada persiapan Ramadan lagi. Jadi akhirnya Sya'ban ni seolah-olah macam laluan saja untuk Ramadan. Tak ada apa-apa amalan yang dilaksanakan. Itulah maksud Nabi, yaghfulun nasu anhu. Banyak manusia lalai. Dan ianya terletak di antara Rejab dengan Ramadan. Sya'ban ni kan tengah-tengah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan inilah bulan, iaitu Sya'ban, di mana diangkatnya amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa uhibbu an turfa'ul amali wa ana sha'im. Dan aku sangat suka ketika amalan aku diangkat, dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala sedang aku sedang berpuasa.
Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Maknanya dalam bulan Sya'ban ni antara fokus utamanya adalah amalan kita diangkat ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala rupanya. Kalau nak ikutkan amalan kita ni diangkat menghadap Allah, ada beberapa kaedah ataupun ada beberapa ketikanya. Contoh pertama, amalan kita diangkat ataupun dilaporkan pada Allah secara harian. Ada. Sebab macam malaikat, kan malaikat yang subuh, nanti dia akan tukar shift dengan asar. Asar tukar dengan subuh. Subuh dengan asar. Begitulah seterusnya. Ada juga amalan kita diangkat atau dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala itu secara mingguan. Maknanya dalam seminggu tu ada hari-harinya. Bila hari-harinya itu? Nabi SAW bersabda, tu'radul a'mal yaumal isnain wal khamis fa uhibbu an tu'radul amali wa ana shaim. Iaitu kata Nabi, amalan anak-anak Adam ataupun amalan kita ni semua akan diangkat pada hari Isnin dan pada hari Khamis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan yaumal khamis lailatal jum'ah, iaitu pada hari Khamis malam Jumaat. Ni hari apa ni? Ni hari Khamis. Ni sekarang ni sedang video ni dirakamkan hari Khamis sekarang ni. Malam ni malam Jumaat. Maka hari ni adalah hari di mana amalan kita diangkat. Dan kalau kita perasan, kenapa Isnin dan Khamis merupakan hari-hari di mana sunat berpuasa? Puasa Isnin Khamis kerana amalan kita diangkat. Rupanya. Tapi yang lebih menarik perhatian kita bersama adalah sudahlah kita berada pada bulan Sya'ban, amalan kita diangkat. Lepas tu pula hari ni adalah hari Khamis, malam ni malam Jumaat, juga ada hadisnya berkaitan amalan kita diangkat. Tak cukup dengan tu lagi. Malam ni pula malam nisfu Sya'ban. Apa keistimewaan yang ada pada malam nisfu Sya'ban? Rupanya malam nisfu Sya'ban ini termasuk di antara 5 malam yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebagai malam di mana doa-doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun malam di mana doa-doa kita diterima oleh Allah, ataupun senang fahamnya doa kita tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya antara 5 malam-malam tersebut, antaranya malam apa? Cik sebut malam apa? Malam raya. Malam raya Idul Fitri. Kedua, malam raya Idul Adha. Ketiga, malam pertama di bulan Rejab. Keempat, malam Jumaat. Kelima, malam nisfu Sya'ban. Jadi jarang-jarang jadi tau benda ni. Apa dia? Jarang-jarang jadi benda ni. Iaitu dua malam dalam satu malam. 2 malam dalam satu malam. 2 malam yang bagus digalakkan berdoa dalam satu malam. Malam bila? Malam ni. Ya Allah, kemuliaan Allah Ta'ala bagi. Apa tadi yang Imam Syafi'i sebut antaranya? Malam Jumaat dan malam nisfu Sya'ban. Malam ni ya. Ya Allah. Inilah kesempatan yang kita sama sekali jangan lepaskan peluang dan jangan abaikan dan jangan ianya berlalu begitu sahaja tanpa diisi dengan amalan-amalan soleh yang sepatutnya. Jadi kalau ditanyakan pada kita, apa amalan paling bagus dilaksanakan pada malam nisfu Sya'ban ini, tidak ada amalan khusus. Tidak ada amalan khusus. Sama ada tuan-puan, sahabat-sahabat semua, nak baca Yasin boleh, nak baca surah Al-Kahfi boleh, nak baca surah Al-Mulk boleh, nak baca Qul Huwallahu Ahad ulang sampai 100 kali pun boleh. Yang tak bolehnya jangan karaoke. Jangan duk buat benda maksiat. Tu saja, jangan duk buat benda merapu. Malam-malam penuh kemuliaan, penuh keberkatan, dah pula dia isi benda mengarut pula. Kan? Jadi malam ni
khususnya pada video ni dirakamkan malam ini, malam nisfu Sya'ban, ayuh mari kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyakkan doa dan doa dan doa dan doa. Dan ketika berdoa tu pula, antara adab-adab yang saya nak kongsikan pada tuan-puan, sahabat-sahabat semuanya adalah, iaitu pertama, berdoalah dengan penuh kekhusyukan dan berdoalah dengan penuh nada yang rendah, tidak meninggi suara dan bertenang, khusyuk, fokus dalam doa. Berdoalah seperti nada suara Nabi Zakaria alaihissalam, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Allah dalam keadaan suaranya yang rendah, dalam keadaan suaranya yang tenang, manja. Maka malam ni berdoa, merayu pada Allah. Macam-macam jadi dalam hidup kita selama ini. Dengan wabak COVID-19-nya, berlaku puting beliungnya, banjirnya, gempa buminya, gegarannya, banyak dugaan yang telah kita lalui. Lalu ayuh, banyakkan berdoa pada Allah pada malam nisfu Sya'ban ni, atau malam Jumaat, atau malam-malam yang telah kita kongsikan tadi, berdasarkan rujukan daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Yang keduanya adalah, iaitu pada malam ini atau pada ketika kita berdoa tu juga, khususnya berdoalah dengan keyakinan bahawa doa kita akan diterima oleh Allah SWT. Kan, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah pada Allah, kata Nabi, dalam keadaan kamu yakin doa kamu akan dimustajabkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai akhir, saya nak war-warkan, saya nak mengesyorkan kawan-kawan semua, tolonglah jangan buang masa malam ini. Tolong jangan buang masa. Rugi, sangat rugi. Tu dia saya nak sebut, sangat rugi. Mana-mana di kalangan anda yang mengabaikan malam ini, yang tidak mengisi malam ini dengan apa jua amalan anda, sangat rugi saya sebut. Okey, mari malam ini kita banyakkan berdoa, munajat, mohon pada Allah dapat qiyamul lail, bangun. Esok pun hari Jumaat, maka minta pada Allah, insya-Allah permintaan, permohonan, rayuan, dambaan kita selama ini akan didengari dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz ni di mana sekarang ni? Saya ni ini bukan green screen tau. Ini betul-betul ni bukan cubaan ni. Ini betul-betul sungai ni. Saya berada di Taman Templer. Taman Templer Rawang kan? Taman Templer Rawang. Ke Selayang? Rawang kan? Dia lah tu. Inilah dia. Lokasi yang santai-santai. Sebab saya sebenarnya tadi ada siaran langsung Tanyalah Ustaz di Seri Pentah. Lepas tu saya duk cari mana lokasi yang sejuk mata memandang lah kan. Nak kongsi dengan anda perkongsian ini. Okey, apapun, moga doa kita diterima Allah dan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.